Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Lin Z dari SK Gopeng, Taman Gopeng Baru. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syukurtaan terima kasih kepada anda yang sentiasa menjadi tulang belakang kepada channel Simply Being Lin Z, dan kepada anda yang baru sahaja datang ke channel saya, sila tonton video perkongsian saya, dan sekiranya anda rasa perkongsian itu menarik dan bermanfaat, sila tekan butang like, berikan komen anda, tekan butang merah dan sharekan dengan rakan-rakan anda yang lain. Okey, hari ini kita nak belajar apa ya? Okey, hari ini kita akan belajar seperti yang anda nampak di belakang saya ni. Okey, cara mudah untuk mendapatkan markah cemerlang bahasa Melayu penulisan bahagian B. Okey, jom jangan ke mana-mana. Pastikan anda tonton hingga akhir. Okey, kita akan menulis ulasan. Ulasan ini adalah kertas 2 bagi penulisan. Okey, so sebelum ni cikgu dah terangkan antara panduan. Cikgu telah kongsikan panduan untuk menulis ulasan. Anda boleh lihat ataupun tonton kembali video yang sebelum ini. Okey, so di atas tu anda boleh tengok di sana. Okey, so di sini ada 5 panduan menulis ulasan, di mana anda boleh pastikan anda lihat subjek yang terdapat dalam gambar. Okey, gambar yang diberikan. Kita ada penegasan. Apa agaknya penegasan tu? Lepas ni cikgu akan tunjukkan. Okey, kita ada kata kerja, iaitu perbuatan ataupun kerja apa orang dalam gambar, ataupun apakah kata kerja yang terdapat dalam gambar yang diberikan. Okey, seterusnya disatukan dengan kata hubung. Maksudnya maklumat tu diberikan kata hubung yang ditambah dengan kata hubung untuk bersama-sama dengan peluasan, maksud cikgu ya. Okey, buat apa, untuk apa, kerana apa. Okey, dan seterusnya letakkan penanda wacana untuk menyambung idea yang berikutnya. Okey, untuk meneruskan dari ayat pertama ataupun isi pertama, dan kita untuk pindah ke isi kedua gunakan penanda wacana sebagai pemula ayat. Okey, so di sini seperti anda lihat, okey, tajuk 1, menyemai minat membaca. So ini adalah tajuk yang akan kita buat untuk ulasan pada hari ini. Ini adalah bahan yang diberikan, kebiasaannya yang diberikan dalam antara contoh-contoh ataupun antara bentuk soalan yang kerap kali diberikan dalam peperiksaan ataupun di dalam kertas 2 bahagian B, menulis ulasan. So pasti murid-murid lihat kat sini. Ini adalah kita ada soalan. Pastikan murid-murid perhatikan soalan yang diberikan. Okey, murid-murid kenalkan. Okey, lihat dahulu. Okey, di sini ini adalah budaya atau amalan. Perhatikan tajuknya. Okey, perhatikan tajuknya dan pastikan arahan apa yang dikehendaki dan apa yang orang kata patah perkataan. So ini adalah tajuk dia ya, menyemainya, dan ini adalah isi. Okey, so kita tengok satu persatu bagaimana langkah mudah untuk menulis ulasan. Okey, cikgu dah pendekkan untuk langkah demi langkah untuk anda memudahkan anda menulis ulasan. Okey, yang sini langkah pertama. Okey, kena pasti langkah pertama yang perlu anda lakukan. Okey, pertama anda mesti cari pendahuluan dahulu. Okey, pendahuluan tu di mana anda boleh dapat? Okey, pendahuluan ini kebiasaannya anda boleh dapat di soalan.
okey, pada soalan yang diberikan. Okey, seperti yang ingat, lihat soalan dan kenal pasti kata kunci. Okey, baca soalan betul-betul. Apa yang selalunya dihadapi orang kata kegagalan calon-calon peperiksaan ini, selalunya dia tak baca soalan dengan betul. Okey, so kata kunci, kenal pasti kata kunci yang ada. Okey, lihat pada bahan rangsangan yang diberi. Maksudnya gambar. Okey, gambar, petikan, peta dan lain-lain. Okey, sebelum ni cikgu dah beri contoh antara bahan rangsangan yang diberikan. Okey, lihat gambar tentang apa dan siapa dalam gambar. Orang kata subjek. Yang itu yang cikgu kata berdasarkan jadual tadi, lihat pada subjek. Okey, so ini adalah orang kata panduan. Okey, di mana anda boleh kenal pasti pendahuluan. Okey, so di sini pendahuluan dia budaya. Ini adalah di mana boleh anda lihat ialah daripada soalan. Okey, budaya atau amalan minat membaca perlu disemai dalam kalangan semua ahli keluarga. Ini adalah dia punya pendahuluan tu. Anda boleh orang kata ulang semula, tetapi dengan ada penambah satu idea anda. Okey, so kat sini tulis ulasan kamu tentang ini ya, dia punya kata kunci ialah tentang budaya amalan minat membaca dalam bentuk perenggan. Okey, ini adalah kata kuncinya tentang apa? Budaya atau amalan. So antara 50 hingga 80 patah perkataan. Okey, so ni cara maksudnya bagaimana. Okey, jadi anda boleh tengok kat sini. Okey, ini adalah contoh. Nampak budaya dan amalan minat membaca perlu disemai dalam kalangan semua ahli keluarga sejak kecil lagi. Okey, di sini anda nampak semua ahli keluarga berhenti dekat sini. Okey, so anda nampak sini. Okey, ahli keluarga sejak kecil lagi, ini adalah yang anda tambah. Kalau anda berhenti saja dekat sini, anda tak dapat markah. Tapi anda kata sejak kecil lagi, sekurang-kurangnya anda boleh dapat markah di sini. Anda tambah sejak bila, itu orang kata anda punya idea. Okey, dan anda perlu tambah yang ini. Terdapat beberapa cara menyemai budaya minat membaca dalam kalangan ahli keluarga. Sebab berdasarkan pada bahan rangsangan tadi, ada isi kan, beberapa isi, ada beberapa gambar. Jadi tetap anda boleh tambah untuk teruskan kepada isi semua. Ini orang kata anda perlu tulis. Anda perlu ingat terdapat beberapa cara dekat sini terdapat beberapa cara. Dekat sini nampak ini merujuk kepada soalan dia tadi ataupun tajuk besar yang diberikan tadi. Okey, so langkah kedua. Okey, kita pergi langkah kedua tadi, mencari pendahuluan. Ingat tak teknik PASSAK? P-A-S-S-A-K. Okey, P untuk pendahuluan. Okey, langkah kedua, cari isi atau idea tersurat. Idea tersurat itu adalah apa yang anda nampak. Okey, gambar. Okey, gambar, teks ataupun peta apa yang terdapat dalam kertas peperiksaan nanti. Okey, apa yang anda nampak. Kenal pasti subjek dalam gambar. Okey, siapa? Okey, kalau ramai, siapakah orang dalam gambar? Apakah dalam gambar? Okey, situasi dalam gambar. Apa subjek dalam gambar sedang buat. Okey, maksudnya cari, tengoklah ada berapa isi kan. Anda tahu siapa. Siapa tu maksudnya subjek tu anda nak tengok siapa yang buat. Okey, kalau abu, ayah, keluarga mereka. Okey, so cari, tengok subjek tu dia buat apa kata kerjanya. Okey, seperti di sini pada tajuk kita ada nampak apa? Anda boleh nampak ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau macam ni senang nak buat. Apa orang kata isi tersurat tu telah ada. Anda hanya perlu tambahkan dia dengan cara anda menulis. Bagaimana anda menyusun ayat-ayat itu. So dekat sini juga kita ada gambar. Okey, gambar yang diberikan. Okey, kita tengok kat sini. Okey, kenal subjek dalam gambar. Okey, siapa dalam gambar? Okey, menyemai budaya minat membaca. Okey, pada tajuk anda ingat balik tajuk ini ialah dalam keluarga. Kalau dalam keluarga tu terdiri daripada siapa? Siapakah yang memainkan peranan? Siapakah orang penting yang perlu mainkan peranan tu? Okey, kalau di sini cadangan cikgu ialah, okey, kita nampak dekat sini. Okey,
kita kalau anda tidak pasti siapa dalam gambar. Faham ya? Kita merujuk pada kita tu maksudnya umum. Okey, kita umum ya. Okey, ataupun diri sendiri. Okey, so bila dalam keluarga kebiasaannya adalah ibu bapa, orang yang berperanan ataupun orang penting yang perlu berusaha ke arah menyemai membaca budaya membaca ni adalah ibu bapa. Okey, seterusnya pada bahan ransangan yang anda nampak ini, anda kena pasti kata kerja. Okey, kita nampak kat sini kena pasti kata kerja, iaitu apa subjek dalam gambar sedang buat. Okey, kalau kat sini anda boleh nampak ada gambar, kita ada isi penting, ada 5 isi penting, ada 3 keping gambar yang diberikan. Jadi mudahlah, jadi anda boleh tengok pada gambar ataupun ambil pada isi yang telah diberikan. Anda boleh nampak dekat sini, okey, garisan merah itu adalah kata kerja. Dia dah beri, jadi senang, anda hanya perlu masukkan saja kata kerja dengan peluasan yang perlu ada. So nampak dekat sini dalam bulatan ialah bahan tu dia dah ada. Anda perlu nampak yang pertama kita buat apa yang pertama tu, ataupun ibu buat apa kat situ kan. Jadi secara umum. Okey, so dah nampak dekat sini, anda dah kena pasti, anda dah nampak kata kerja, subjek, anda boleh teruskan langkah yang seterusnya. Okey, so di sini adalah, ingat tadi yang mula-mula cikgu kata anda boleh ikut ataupun mengikut panduan tu, cara nak buat tu. Mula-mula anda dah tahu subjek. Okey, anda dah kena pasti subjek yang dapat dalam gambar. Okey, secara umum kita boleh letakkan kita, okey, ataupun ibu bapa. Okey, kata kita dah kena pasti kata kerja sebab ada dalam isi penting yang diberikan tadi kan. Kita boleh ada menyemai, memilih, memupuk, mewujudkan dan melahirkan. Okey, ada 3 petak kosong kat sini. Okey, perlu letakkan penegasan. Okey, penegasan tu adalah sesuatu yang kita perlu buat. Anda boleh buat, anda perlu buat, mesti buat. Penegasan tu, antara contoh penegasan yang boleh anda gunakan ialah perlulah, mestilah, bolehlah. Okey, kat sini contoh yang ni cikgu beri contoh berdasarkan bahan ransangan yang ada. Okey, kemudian kita boleh beri letakkan kata hubung, di mana anda letakkan ada kata kerja tadi, kita sambungkan dengan kata hubung untuk bertambah dengan untuk disatukan dengan peluasan. Okey, contohnya menyemai apa, menyemai minat budaya membaca itu kenapa. Contohnya, antara contoh ataupun cadangan cikgu ialah antaranya dan, okey, untuk, okey, untuk pun boleh, okey, agar, kenapa, kerana. Okey, anda boleh lihat semula antara kata-kata hubung yang boleh digunakan. Okey, penanda wacana. Okey, cikgu suka gunakan 5 penanda wacana. Okey, untuk sebab kenapa? Kebiasaannya isi yang diberikan ialah 5 kan. Jadi anda boleh pindahkan ataupun pergi ke isi berikutnya dengan menggunakan 5 penanda wacana yang kerap kali cikgu cadangkan kepada murid-murid cikgu. Okey, antaranya ialah, okey, 1, antaranya. Tadi contohnya tadi ayat untuk pendahuluan, antara cara-cara ataupun antara terdapat pelbagai cara tadi kan, terdapat pelbagai cara untuk menyemai budaya minat membaca dalam kalangan keluarga kan. Jadi titik antaranya sebab anda nak masuk idea pertama, antaranya. Okey, selepas idea pertama kita letakkan selain itu idea kedua. Okey, dan nak masuk idea ketiga seterusnya. Okey, akhir sekali dan terus kepada kesimpulannya. Okey, jadi senanglah kat sini kan. Okey, so maksudnya antaranya idea pertama. Lepas idea pertama anda cakap, anda pergi selain itu. Okey, dapat ya. So berdasarkan pada jadual ni, anda lebih mudah untuk merekodkan. Jadi anda tahu lepas ni buat apa, lepas ni buat apa. Orang kata formula, tapi kepada yang anda dah tahu, dah mahir menulis, ini tak perlu ingat sangatlah. Ini hanya panduan supaya kita dapat melengkapkan satu ayat yang agak, orang kata agak dramatis, agak kreatif kan. Kat situ maksudnya ayat tu nampak lengkap dan cantik sebagai panduan sahaja. Okey, bagi murid-murid yang agak macam tak lupa, anda boleh ikut ni kan. Okey.
Okey, langkah ketiga, anda dah kena pasti siapa kata penegasan yang perlu anda tulis, kata kerja dan kata hubung, semua dah boleh kan? So, anda letakkan, okey, cari isi atau idea tersirat. Okey, apa itu ada tersirat? Pendapat ataupun pandangan sedia ada. Maksudnya pengetahuan anda. Okey, tersirat tu maksudnya anda berdasarkan membaca kerana apa? Beli buku sebab apa? Kan itu pun kata hubung tadi kan, kata hubung, cikgu kata ada perluasan tadi kan untuk menyatakan isi tersirat, iaitu anda nyatakan pendapat anda nyatakan sesuatu yang tidak ada dalam gambar tetapi relevan, masuk akal untuk dinyatakan di bahagian isi tersirat. Okey, selalunya isi tersirat ni mengapa, sebab apa, ataupun akibat yang baik selepas anda buat satu perkara di hadapan, iaitu isi tersirat tadi, anda masukkan isi tersirat tadi, mestilah ia berkaitan dengan bahan rangsangan yang diberikan tadi. Okey, faham ya? Dan nampak kat sini, okey, kenapa, okey, sebab ataupun bagaimana, mungkin anda boleh nyatakan tempat. Macam itulah. Okey, pergi skop belajar, mengulang kaji di mana, di sumber bla bla bla, macam itulah. Anda boleh tambah 2-3 patah perkataan di belakang. Okey. Bila anda dah kena pasti isi tersirat. Tapi isi tersirat ni tidak semestinya anda letak. Kalau anda ada isi tersirat, anda boleh letak. Okey, kalau tak letak pun tidak menjadi kesalahan. Okey, seterusnya, ni anda nampak kan, ada dalam bahan rangsangan dia dah diberi. Okey, bahan rangsangan tadi dah beri, dipupuk dalam diri anak-anak kecil pertama. Okey, memilih bahan bacaan yang berkualiti. Okey, memupuk budaya, gemar dan minat membaca. Ini dia bahan rangsangan tadi dia dah beri, lebih senang. Okey, maksudnya anda hanya perlu tulis dan tambah orang kata hubung bersama dengan isi tersirat. Okey, contohnya guna kata hubung untuk menyambung ayat perluasan. Contoh, okey, yang ini yang pertama anda kata, okey, contohnya dipupuk dalam diri memilih bahan bacaan yang berkualiti. Kenapa? Contoh kat sini ya, kata hubung untuk menyambung ayat perluasan. Contoh, ibu bapa boleh mewujudkan sebuah perpustakaan mini di rumah untuk kegunaan seisi keluarga. Ini terdapat dekat mana ni? Okey, ini mungkin boleh orang kata ada gambar, okey, berdasarkan gambar yang ada dalam bahan rangsangan tadi. Okey, ini ialah untuk mewakili kata hubung. Okey, mungkin idea ni mungkin tak ada kat sini, tapi ini adalah berdasarkan isi yang terdapat pada gambar. Okey, tak semestinya pada isi yang ditulis. Okey, so nampak untuk itu adalah kata hubung. Okey, langkah keempat. Tepat saja kan? Langkah keempat, penutup. Okey, penutup ini perlu ada. Nyatakan, lihat semula keseluruhan pada bahan rangsangan. Okey, pada tajuk, pada arahan. Okey, nama aktiviti, nyatakan wajar atau tidak wajar aktiviti yang terdapat dalam gambar. Okey, so ini adalah bahan rangsangan. Okey, bahan rangsangannya. Okey, ini kata budaya atau amalan membaca perlu disemai dalam kalangan semua ahli keluarga. Okey, pendahuluan selalunya terdapat. Ini adalah pendahuluan yang perlu anda tulis semula bersama dengan isi tersirat. Anda kena tambah dengan isi tersirat. Kalau anda terus tulis sini saja, anda tak dapat markah sebab anda hanya menyalin semula. Okey, nampak sini, tulis ulasan kamu tentang, ini adalah kata kuncinya. Maksudnya anda kena tulis tentang budaya atau amalan minat membaca. Okey, tulis 50 hingga 80 patah perkataan. Kurang, anda akan dapat markah kurang. Kalau lebih, markah anda tidak akan dipotong. Faham ya? So 50 hingga 80 patah perkataan tu agak mudah sebab isinya dah dapat. Okey, anda dah dapat isi 5 isi ni. Okey, so gambar pun dah ada. Anda hanya perlu tulis, kenal pasti isi. Ada kata kerja yang diberikan di sini. Okey, so anda hanya perlu sambung. Okey, so jom mula menulis. Anda dah baca tajuk, anda dah nampak isi, anda dah nampak gambar. Okey, pertama,
pendahuluan. Pendahuluan ingat tadi dapat kat mana? Kan pendahuluan budaya atau amalan minat membaca. Anda dah dapat dekat sini. Anda baca pada tajuk. Agak mudah dekat sini kan. Okey, ini contoh budaya dan amalan minat membaca perlu disemai dalam kalangan semua ahli keluarga. Ini di sini kan. Anda nampak kan dekat sini. Anda tulis semula tajuk. Okey, dan anda letakkan sejak kecil lagi. Okey, dan anda perlu sambung untuk kepada isi. Sebelum anda memulakan isi, anda perlu ikut yang ini sebagai panduan anda. Okey, sekiranya anda ada ayat lain, boleh, tak ada masalah. Okey, sekiranya anda ada frasa lain ataupun perkataan lain, ayat lain yang boleh sesuai untuk anda gunakan, anda boleh. Ini adalah panduan untuk anda, bagi murid-murid yang agak, orang kata, agak kurang idea ataupun kurang mahir untuk menulis ulasan. Okey, terdapat beberapa cara menyemai minat membaca, budaya minat membaca dalam kalangan ahli keluarga. Anda nampak ya, yang kuning tadi adalah idea yang anda letakkan sebab dia tak ada dalam bahan rangsangan itu. Anda letakkan isi tersirat. Okey, terdapat beberapa cara menyemai budaya yang cikgu cakap tadilah. Okey, seterusnya isi pertama. Okey, di sini adalah panduan. Anda ambil isi yang cikgu berilah. Bukan cikgu beri, yang terdapat pada bahan rangsangan. Okey, antaranya kita mesti bijak memilih bahan bacaan yang berkualiti dan sesuai dengan umur mereka. Okey, ini cadangan cikgu. So, nampak dekat sini? Antaranya lah apa? Di sinilah kita letakkan penanda berwacana, iaitu untuk mendapatkan isi. Okey, kita nampak dekat sini, ini adalah memilih bahan bacaan yang berkualiti. Itu isi yang terdapat dalam bahan rangsangan. Okey, anda mulakan dengan antaranya. Okey, nampak dan. Dan itu anda letak ialah apa? Kata hubung. Okey, dan ialah kata hubung. Sesuai dengan umur mereka tu apa? Sesuai dengan umur mereka tu, anda lihat pada gambar umur. Kita ada bahan bacaan yang pelbagai kan. Kata sesuai dengan umur itu adalah isi tersirat. Okey, dapat kan? Okey, anda tambahkan. Kalau tak ada, boleh tak? Ataupun boleh tak tambah dengan memilih bahan bacaan ini di kedai-kedai ke mana yang sesuai? Boleh, tak ada masalah. Ini kata berkualiti dan sesuai dengan umur mereka. Okey, ke nombor 2. Kita pindah kepada nombor 2. Kita nampak mewujudkan perpustakaan mini di rumah. Isi yang terdapat dalam bahan rangsangan yang diberikan. Okey, selain itu, ibu bapa boleh mewujudkan perpustakaan mini di rumah untuk kegunaan seisi keluarga. Ya, okey, nampak kan? Anda sudah nampak kan? Mewujudkan sebuah perpustakaan mini di rumah. Isi yang dia berikan memang dah ada. Okey, so nampak itu. Selain itu ialah penanda wacana. Sebab anda dah nampak tadi isi pertama, anda nak pindah kepada isi kedua, anda letakkan penanda wacana. Okey, nampak tak bulatan tu? Untuk tu adalah apa? Kata hubung. Okey, yang ini kegunaan seisi keluarga. Okey, sorry. Okey, kegunaan seisi keluarga ni, maksudnya peluasan itu mewakili isi tersirat. Okey, isi tersirat juga bermaksud sebagai peluasan. Maksudnya anda tambah untuk mencantikkan ayat tu. Kita buat kenapa buat mini pustakaan mini ni? Mesti ada sebab. Anda nyatakan sebab-sebab. Okey, itu peluasan dia. Anda perlu tanya, kenapa kalau cikgu tanya, kenapa perlu buat perpustakaan mini? Kenapa? Mesti ada sebab. Setiap perbuatan kita perlu ada sebab. Okey, seterusnya isi ketiga. Okey, isi pertama dan isi kedua cikgu ambil dari bahan rangsangan dia, dari isi. Tadi ada 5 isi kan, tapi cikgu tak pilih kat situ. Anda boleh memilih pada gambar pula. Kalau anda tak nak pilih, katakan pada isi yang diberikan, ya, perkataan yang isi penting yang beri tu anda tak tahulah nak tulis kat situ, anda boleh melihat pula pada gambar. Okey, pada gambar dekat sini kan anda nampak ni dekat mana ada 50%
100%. Mestilah dekat kedai kan. Kedai mana? Kedai buku. Okey, kat sini. Seterusnya kita boleh berkunjung ke kedai buku untuk mendapatkan bahan bacaan yang baharu untuk tatapan atau bacaan ahli keluarga. Anda nampak dekat sini berkunjung kan, berkunjung ke kedai buku. Kenapa pergi? Okey, untuk mendapatkan bahan bacaan. Anda boleh tambah titik kat sini, boleh tak? Tak ada masalah. Anda tengok sini. Seterusnya ialah penanda wacana, sebab anda nak masuk kepada isi ketiga kan, penanda wacana. Okey, untuk mendapatkan bahan rancangan. Okey, anda nampak ada bulat. Untuk itu adalah kata hubung. Kenapa? Ini yang dikatakan perluasan berganda. Ingat tak yang masa hari tu cikgu ada tanya, anda boleh letakkan perluasan biasa ataupun perluasan berganda. Maksudnya perluasan itu anda boleh nyatakan sebab atau kenapa memberikan dua sebab. Okey, nampak sebab tu, untuk, agar. Okey, kata hubung dengan perluasan ini ada mendapatkan bahan bacaan ialah pendapat anda. Okey, kenapa ialah mesti buat tu, beli bacaan tu untuk siapa? Setiap perbuatan tu mesti ada sebab. Okey, ini berdasarkan pada gambar. Okey, bahan rancangan tu yang ini tajuknya agak mudah lah sebab ada gambar dan ada isi penting diberikan. Okey, seterusnya nombor 4. Okey, cikgu rujuk pada gambar dan cikgu rujuk pula pada isi yang diberikan. Okey, akhir sekali ibu bapa juga boleh meluangkan masa bersama anak-anak dengan aktiviti membaca pada waktu lapang bagi memupuk budaya gemar dan minat membaca anak-anak. Okey, nampaknya isi memupuk. Okey, memupuk budaya gemar membaca. Ada tak dekat sini? Budaya gemar membaca. Okey, kat sini kita boleh kan berluangkan masa lah kat sini kan, sebab ada siapa? Ada ni, ini, ada 4 orang ni. Ini apa? Mestilah ia adalah sebuah keluarga. Okey, sebuah keluarga dan subjek utamanya ialah ibu bapa. Okey, akhir sekali ialah penanda wacana. Anda nampak yang cikgu bulatkan itu penanda wacana. Okey, akhir sekali. Okey, so kita nampak ni bagi dan untuk ini adalah bagi dan ini adalah kata hubung. Okey, dilengkapkan disambungkan dengan orang kata perluasan berganda. Okey, nampak sorry, cikgu pergi tengok semula. Okey, nampak bagi, kenapa, memupuk budaya dan ada dua sebab. Okey, kat sini bila subjek tu ibu bapa bersama-sama dengan anak-anak. Okey, dan seterusnya ada kesimpulan. Okey, untuk isi anda boleh buat list. Ada ketetapan untuk tulis berapa banyak isi. Okey, anda boleh tulis bagi cikgu, pendapat cikgu paling sikit anda buatlah 3 isi kan. Kalau anda ada 3 isi tu boleh memadai, sebab anda boleh letak 3 isi, 4 isi, 5 isi, banyak isi. Tapi orang kata lagi banyak isi yang berkaitan pada subjek lebih bagus, dan pastikan frasa yang digunakan adalah betul. Okey, kesimpulannya kita dah sampai PASSA. Sekarang kita sampai pada kesimpulan. Okey, kenapa? Ini adalah isi yang terdapat pada bahan rancangan. Okey, kesimpulannya ibu bapa amat berperanan bagi memupuk anak-anak yang membentuk anak-anak yang suka membaca, di samping melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Okey, isinya dah ada diberikan pada bahan rancangan. Anda hanya perlu letakkan kesimpulannya adalah penanda wacana. Okey. Sorry. Okey, letak ni ibu bapa siapa, ini adalah subjek. Okey, apa dia? Anda nyatakanlah berperanan. Siapa tadi berperanan bagi membentuk anak-anak suka membaca? Dekat sini anda letakkan. Okey, anda ulang semula seperti yang cikgu tunjuk tadi, langkah-langkah tadi anda ulang pula. Anda rujuk semula pada tajuk, okey, pada arahan yang diberikan. Anda nyatakan pendapat anda. Okey, siapa, mengapa dan apa yang akan dapat. Kat sini melahirkan masyarakat berilmu, dia dah bagi tahu kan. Anda dah dapat isi dia, anda hanya perlu letakkan yang pendahuluan tadi tu. Ambil semula, anda letakkan subjek siapa. Faham ya? Anda perlu letakkan. Okey. So dah ada lengkap 5 penanda wacana. Subjeknya ialah kita ataupun ibu bapa. Kata kerja di dalam ni ada 5.
Okey, so jadi maksudnya dihubungkan 5 kata kerja dihubungkan. Okey, maksudnya untuk pergi kepada isi seterusnya anda perlu sambung dengan penanda wacana. Anda perlu pergi ke isinya untuk dengan menggunakan penanda wacana tadi. Maksudnya macam kita nak tutup isi pertama, kita mulakan dengan penanda wacana. Okey, jom kita tulis macam mana gayanya hendak menulis ulasan lengkap. Okey, jom mula menulis ulasan. Okey, dekat sini cikgu dah letakkan, orang kata, okey, di sini cikgu dah letakkan pembahagian. Perlu ada pendahuluan iaitu P tadi. Okey, kita ada A, S, S, A. Okey, kita ada pendahuluan. Okey, pendahuluan yang anda boleh nampak pada isi pertama. Maksudnya pada soalan. Okey, A adalah antaranya selain itu, kan? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, dan akhir sekali. Okey, nanti mungkin ada yang bertanya, cikgu, penanda wacana ni boleh ke guna yang lain? Boleh, tak ada masalah. Kita ada banyak, ya. Kita ada pelbagai penanda wacana yang sesuai anda gunakan. Ini adalah yang orang kata sebagai panduan anda. Kalau anda ada lain, anda boleh letakkan. Okey, anda boleh gunakan penanda wacana yang sesuai atau yang mana anda selesa lah. Pastikan ia ada kesinambungan untuk tambah pada idea-idea yang berikutnya. Okey, so kita tengok. Okey, dia pastikan anda mesti ada pendahuluan. Okey, perenggan. Selalunya cikgu akan minta murid tulis dalam bentuk perenggan. Lebih mudahlah anda tahu nak membahagikan. Ada pendahuluan, ada di perenggan. Okey, perenggan pertama. Okey, perenggan pertama. Okey, perenggan pertama ni pastikan anda jangan jarak. Okey, anda boleh melihat format baru untuk menulis karangan, ulasan yang ialah di buku teks. Okey, segala panduan anda boleh rujuk pada buku teks. Okey, kadang-kadang kita tengok pada buku yang kita beli, formatnya tak sama. Okey, jadi anda format yang paling betul ataupun paling sah ialah pada buku teks yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan kita. Okey, kita ada perenggan pertama. Okey, perenggan kedua, okey, kedua, ketiga, keempat atau 5. Anda boleh buat berapa banyak perenggan. Kalau anda rasa boleh letak banyak perenggan, anda letak sebagai memudahkan anda nampak isi dia. Okey, penutup, kesimpulannya. Okey, seperti nampak ni, budaya dan amalan minat membaca perlu disemai dalam kalangan semua ahli keluarga. Okey, kan kat sini adalah pendahuluan dia tadi. Sejak kecil lagi terdapat beberapa cara budaya menyemai terdapat beberapa cara menyemai budaya minat membaca dalam kalangan ahli keluarga. Anda jangan, perenggan pertama jangan jarak, Okey, dan seterusnya anda boleh teruskan kepada isi. Antaranya, kita mesti bijak memilih bahan bacaan yang berkualiti dan sesuai dengan umur mereka ataupun dengan umur anak-anak. Kita ni boleh anda letakkan ibu bapa ataupun kita. Subjek tadi sama ada ibu bapa ataupun kita secara umumnya. Okey, selain itu, ibu bapa boleh mewujudkan sebuah perpustakaan mini di rumah untuk kegunaan seisi keluarga. Okey, nampak ni antaranya. Okey, selain itu, okey, seterusnya kita boleh berkunjung ke kedai buku untuk mendapatkan bahan bacaan yang baru untuk tatapan atau bacaan ahli keluarga. Okey, akhir sekali, ibu bapa juga boleh meluangkan masa bersama anak-anak dengan aktiviti membaca pada waktu berlapang bagi memupuk budaya gemar dan minat membaca anak-anak. Okey, dan seterusnya, kesimpulannya, ibu bapa dapat amat berperanan bagi membentuk anak-anak yang suka membaca di samping melahirkan masyarakat yang berilmu pengetahuan. Okey, jadi anda boleh nampak dekat sini. Okey, ada dalam kotak itu. Okey, dihubungkan dengan penggunaan, pentingnya penggunaan penanda wacana ni untuk pindah ataupun untuk memulakan isi-isi yang ada berdasarkan bahan rangsangan yang ada. Faham, ya? Okey, ada satu, ini ada kita P, pendahuluannya A, antaranya S, selain itu S, seterusnya
A akhir sekali, K kesimpulannya, iaitu kita menggunakan PASSAK untuk menghasilkan satu ataupun ulasan yang lengkap. Okey, itu dia tadi cara mudah untuk mendapatkan markah cemerlang ataupun panduan untuk anda menulis ulasan yang lengkap, yang cantik. Okey, so ada 4 langkah. Kenal pasti soalan ataupun kenal pasti orang kata kata kunci yang diberikan. Okey, isi penting pada yang terdapat pada bahan rangsangan yang diberikan. So, okey, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. So, sila jangan lupa tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada saya ataupun sebagai tanda terima kasih, dan jangan lupa tekan juga loceng supaya anda menjadi orang yang pertama mendapat info terkini daripada saya. Okey, itu saja daripada saya, Cikgu Linzek. Sesungguhnya hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye.